Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dari dulu sampai sekarang ada ura-ura kononnya Pakatan Harapan, Pejuang, Muda dan Warisan perlu bersatu dan boleh bersatu serta mesti bersatu. Mesti bersama-sama bergabung untuk menjadi satu kuasa politik yang satu-satunya boleh menyebabkan, boleh membantu untuk mereka menang, mengalahkan Barisan Nasional, of course, dan satu lagi Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebelum itu kamu boleh komen apa pendapat kamu, perlu atau tidak untuk keempat-empat entiti politik ini untuk bergabung bersama untuk mengalahkan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, iaitu bergabungnya Pakatan Harapan, kemudian Pejuang, Muda dan juga Warisan. Ada satu artikel yang saya ingin kongsikan yang best amat ini, daripada Malaysia Deadline. Politik rentas parti jalan lain untuk pembangkang benam UMNO PRU 15. Ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Ahmad, 23 Mei 2022, diterbitkan di Malaysia Deadline. Keputusan sebulat suara mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO MKT UMNO untuk mencalon dan mengangkat Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri telah melancakkan sekali lagi rentak paluan gendang PRU 15. Ramai ahli-ahli UMNO merasa lega dengan pengumuman tersebut kerana ia telah mengurangkan ketegangan dan persaingan dalam kalangan pemimpin UMNO. Namun terdapat juga suara yang tidak meyakini akan keputusan tersebut apabila merujuk kepada apa yang telah berlaku di Johor apabila Hasni Mohamad yang tiba-tiba telah digantikan dengan On Hafiz Ghazi. Terdapat suara pula mencadangkan supaya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai pengarah pilihan raya Barisan Nasional, memandangkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri Malaysia setakat ini yang mempunyai kuasa dan terus berkuasa sebagai Perdana Menteri dalam kerajaan sementara caretaker government setelah terbubarnya parlimen nanti. Terdapat juga suara yang menghendaki supaya Ismail Sabri dilantik terus sebagai pengerusi Barisan Nasional bagi membolehkan beliau bertindak secara total untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perjalanan pilihan raya PRU 15 yang akan datang dan terus saja untuk membentuk kerajaan baru sekiranya Barisan Nasional berjaya memperoleh kerusi majoriti. Secara umumnya, dalam kalangan penganalisis politik pula, ramai pula berpendapat bahawa PRU 15 akan tetap berlaku dalam tempoh waktu yang terdekat ini berdasarkan beberapa faktor semasa yang wujud. Faktor utama adalah of course tentang kedudukan ekonomi negara yang kurang stabil, berpunca daripada kelemahan pemerintahan yang ada sekarang ini. Penganalisis telah melihat bahawa kerajaan campuran yang mempunyai majoriti tipis begitu mudah untuk berlakunya pergolakan politik dan situasi ini tentunya akan menyebabkan para pelabur hilang keyakinan dan menjauhi pasaran pelaburan Malaysia. Secara tidak langsung akan memberi kesan ke atas kemajuan ekonomi negara. Apa pendapat kamu? Betulkah tidak? Dalam pada itu, desakan untuk kluster mahkamah juga merupakan antara faktor yang berpotensi ke arah perencanaan PRU 15. Kluster mahkamah dilihat begitu gairah untuk mempercepatkan PRU 15. Golongan ini, iaitu kluster mahkamah ini, rata-ratanya terdiri daripada elit politik UMNO, sedang mengalami tekanan peribadi berkaitan dengan kes perbicaraan mereka di mahkamah. Pada perkiraannya, mereka sedang bertarung dengan usaha untuk membebaskan diri mereka daripada dijatuhi hukuman. Jalan terbaik untuk membebaskan diri mereka dikatakan adalah dengan melalui kuasa yang diperolehi dengan kemenangan daripada PRU 15. Bagi kluster mahkamah ini, momentum yang berlaku hasil daripada kemenangan besar dalam pilihan raya negeri PRN Melaka dan PRN Johor seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi mengembalikan semula UMNO BN ke puncak kuasa pemerintahan.
Kemenangan UMNO BN pada anggapan kelas di mahkamah merupakan peluang terbuka untuk kes-kes mereka digugurkan. Faktor lain yang juga tidak kurang pentingnya adalah perpecahan dalam kalangan parti-parti pembangkang. Parti-parti pembangkang yang terdiri daripada Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN. PN walaupun merupakan sebahagian daripada kerajaan namun dianggap sebagai pembangkang oleh Barisan Nasional, khususnya dalam realiti persaingan di dalam PRU 15. Sebagaimana berlakunya di dalam PRN Melaka dan PRN Johor, serta parti-parti kecil seperti Muda, Warisan, Pejuang, Putra dan lain-lainnya. Parti pembangkang masih berusaha untuk mencari titik pertemuan untuk menjalinkan kerjasama antara mereka. Tambahan pula dalam suasana kempen pemilihan kepimpinan parti PKR yang sedang berlangsung kini, terdapat pihak yang menjadi jago secara terang-terangan menolak konsep kemah besar. Bagi kumpulan jago ini, mereka merasakan PKR boleh berdiri sendiri dengan membentuk jati diri dan keupayaan parti untuk menawan hati rakyat. Malah ada suara yang lebih lantang berani menyatakan jika perlu PKR boleh bersendirian dalam PRU 15 nanti. Apapun faktor yang dibicarakan, berdasarkan sejarah yang lepas, PRU jarang berlaku dalam tempoh masa genap 5 tahun. Tempoh PRU sejak tahun 1974 iaitu yang keempat hingga ke-14 kebanyakannya berlaku dalam tempoh 4 tahun. Kecuali bagi PRU ke-9 iaitu 1990 hingga 1995 dan ke-11 iaitu 1999 sehingga 2004. Ke-13 juga 2008 sehingga 2013 dan ke-14 yaitu 2013 hingga 2018. Tempo yang berlaku juga semuanya di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional yang menang majoriti besar selaku kerajaan pemerintah. Kini tempo bagi PRU akan memasuki tempo genap 4 tahun pada 8 Mei 2022 nanti. Oleh itu, ia adalah tempo yang dikira berdasarkan sejarah ruang masa membolehkan PRU diadakan. Cuma dalam konteks pentadbiran kerajaan Malaysia, tarik PRU menjadi rahsia dan ia diletakkan sebagai satu tarik yang hanya memberi kelebihan kepada parti pemerintah. Ini berbeza dengan negara lain misalnya Indonesia yang sudah menetapkan tarik pemilihan umum pemilu iaitu pada April 2024. Rahsia ini dianggap satu kelebihan kepada parti pemerintah untuk memerangkap atau membuat parti lawan tidak cukup membuat persediaan yang cukup. Justeru pimpinan PN mengambil langkah bertemu dengan Yang Amat Berhormat Ismail Sabri Yaakob untuk menjelaskan bahawa sekiranya PRU 15 hendak diadakan, maka ia perlu dimaklumkan terlebih dahulu kepada PN selaku rakan dalam pemerintahan semasa. Apakah harapan PN akan tertunai atau masihkah PN mengharapkan kejujuran BN untuk mendapat tarik PRU 15 secara bersama? Sebagai pemerhati politik, ramai ada rasanya amat wajar sekali pihak PN tidak lagi mengharapkan sesuatu daripada Barisan Nasional. Perikatan Nasional perlu meletakkan titik noktah dengan BN dan kembali mengadakan rundingan dengan PH untuk mengadakan kerjasama dalam PRU 15, bukan bergabung, agar apa yang dimiliki sekarang dapat dipertahankan. Begitu juga dengan PH. Percaturan harus dilakukan untuk memastikan apa yang telah dimiliki masih boleh dipertahankan. Perlu diingatkan bahawa PN dan PH mempunyai kekuatan masing-masing dan akan menyebabkan berlakunya perpecahan undi sekiranya pertembungan berlaku di antara PN dan PH pada PRU 15 nanti. Hasilnya BN juga yang akan meraih kemenangan mungkin dengan majoriti yang lebih besar. Berdasarkan kepada keputusan PRU 13 pada tahun 2013 yang lalu telah memberi sinaran kepada pihak pembangkang terutamanya Pakatan Harapan PH. Iaitu PH belum lagi ditubuhkan pada ketika itu untuk terus berusaha meyakinkan rakyat untuk membentuk sebuah kerajaan baru yang lebih peduli rakyat. Dalam masa yang sama, rakyat juga telah didedahkan dengan berbagai penyelewengan yang telah dilakukan oleh kerajaan BN terutamanya oleh Perdana Menteri sendiri iaitu Najib Razak yang terlibat secara langsung dengan skandal 1MDB. Begitu juga dengan kes Felda dan tabung haji yang dilihat mula memberi kesan kepada kedudukan kewangan kepada kedua-dua institusi ini. Namun yang memberi kesan terus kepada rakyat adalah GST yang menjadikan rakyat terpaksa menanggung bebanan sara hidup yang tinggi yang sangat mencengkam.
Setelah PAS mengambil keputusan untuk keluar daripada Gabungan Pakatan Rakyat PR pada tahun 2015, maka tindakan pantas telah dilakukan untuk membentuk pakatan baru iaitu Pakatan Harapan yang dianggotai oleh PKR, DAP dan Amanah pada tahun 2015. Dengan beberapa konvensyen telah diadakan, PH dilihat begitu mantap dan berjaya mempengaruhi rakyat. Keyakinan rakyat untuk menentang Barisan Nasional amat ketara lagi apabila isu-isu besar telah menarik perhatian pelbagai lapisan masyarakat sehinggalah tercetus deklarasi rakyat yang diketuai oleh Tun Mahathir Mohamad. Rakyat telah mulai dapat diimpunkan dalam pelbagai program yang dianjurkan oleh Pakatan Harapan dan juga kumpulan deklarasi rakyat. Selanjutnya, PH diperkuatkan lagi dengan penyertaan Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM setelah ditubuhkan oleh Tun Mahathir Mohamad dan rakan-rakan pada September 2016 yang lalu. PPBM telah menghimpunkan beberapa bekas pemimpin tertinggi UMNO seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Mukris dan beberapa tokoh korporat yang lain. Hasilnya, rakyat telah melihat segala isu-isu yang dikemukakan itu benar-benar memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Maka lahirlah fenomena rakyat menolak kerajaan Barisan Nasional di seluruh negara. Maka apabila PRU14 berlangsung, rakyat dengan penuh keyakinan memberi kepercayaan kepada kerajaan baru PH untuk memerintah. Ditulis oleh seorang penulis, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Human Resource Academy. Ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Ahmad pada 23 Mei 2022 telah diterbitkan di Malaysia Deadline. Untuk mendapatkan berita lengkap, kamu boleh masuk ke Malaysia Deadline. Malaysia kita punya, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.